Oh ya, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi tuan-puan diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ini kita akan sambung masih lagi dalam topik yang pertama, iaitu syarat wajib sembahyang. Kita akan settlekan pada malam ini topik yang pertama ini sebelum kita akan terus kepada topik yang penting, iaitu syarat sah sembahyang. Kita dah sebut tuan-puan sebelum daripada ni, proses nak mendirikan sembahyang yang sempurna ini dia terbentuk tiga komponen penting. Ini kita sebut komponen penting, tidak mengambil kira komponen sunat dan komponen syarat wajib. Jadi tiga ini dia panggil tiga perkara yang asas terdirinya ataupun terbentuknya protokol sembahyang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sedang bincang bagaimana cara untuk kita mendirikan perbuatan dan juga perkataan di dalam protokol sembahyang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk yang pertama yang simple saja, iaitu syarat wajib sembahyang ada 5. Walaupun dia tak menjadi komponen yang asas, tetapi sebagai pengetahuan juga kepada kita untuk kita tahu nak menentukan status orang itu wajib ataupun tidak mendirikan sembahyang. Sebab tu kita nak tahu 5 penilaian ini sebagai asas untuk kita tentukan seseorang itu wajib ataupun tidak dia mendirikan sembahyang. Biar ada 5 syarat untuk kita menilai seseorang itu wajib ataupun tidak mendirikan sembahyang. Yang pertamanya ialah Islam. Yang kedua kita akan sambung malam ni akil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 7 muka surat 8 tuan-tuan, muka surat 8 baris yang keempat. Syarat wajib sembahyang itu 5 perkara, iaitu mesti terkumpul 5 perkara barulah dihukumkan wajib ke atas seseorang itu mendirikan sembahyang. Pertamanya ialah Islam. Kita dah detailkan maksud ataupun makna Islam, yang mendiri wajib dia mendirikan sembahyang apabila dia Islam. Yang keduanya ialah aqil. Yang kedua aqilun. Aqilun ni bahasa Arab, maksudnya ialah orang yang sempurna akal. Orang yang sempurna akal. Wajib mendirikan sembahyang ke atas orang yang sempurna akal. Jadi kita nak nilai
Bagaimana kita nak tahu orang itu sempurna ataupun tidak akal dia? Baik. Jadi sekiranya akal dia sempurna, tak gila, ataupun kita panggil tak mabuk, tak pengsan, ataupun tak pitam, dan juga last sekali kita akan bincang, dia tak bodoh. Ini isu last. Bodoh ni kita nak kena nilai dia. One special case, kadang-kadang anak-anak kita yang autism, anak-anak kita yang ada yang slow learner, dipanggil lambat untuk pick up. Walaupun lambat pick up, tapi kita kena tahu penilaian dia, ataupun kita nak nilai yang syarak menetapkan penilaian untuk wajib ataupun tidak dia mendirikan sembahyang. Walaupun dia hafal Fatihah memang tak ingat, umur dah 18 tahun, tapi hafal Fatihah tak ingat-ingat. Adakah wajib ke atas dia mendirikan sembahyang? Itu isu di dalam kitab sebut orang yang lemah fungsi akal, dan kita jauhi sebut orang yang tumpul akal, merujuk kepada orang yang kurang dia punya fungsi minda dia. Ini isu last. Baik, pertama dulu kita nak bincang tuan-puan, sekiranya orang itu sempurna akal, dia tak gila, tak mabuk dan tak pengsan, maka wajib ke atas dia mendirikan sembahyang. Jadi kita nak bincang dua isu sini tuan-puan. Ada isu tak wajib dia mendirikan sembahyang, dan kedua wajib mendirikan sembahyang. Dua isu ini. Jadi sekiranya pertama ni orang yang tak wajib mendirikan sembahyang, tak wajib dia mendirikan sembahyang, dan juga dia tak wajib qada. Tak wajib dia mendirikan sembahyang dan tak wajib qada. Ini kita nak tahu tuan-puan, sebab isu dia di mana? Isu dia kita nak menentukan qada ataupun tidak dia. Itu nak tahu. Contoh tuan-puan, ada orang yang accident pengsan 5 hari. Bangkit daripada pengsan itu, dia kata saya tak sedar, duduk di hospital 5 hari. Adakah wajib saya qada? Ini kita kena tahu. Bagaimana cara untuk kita hukumkan seseorang itu wajib ataupun tidak qada dia. Baik, jadi isu pertama kita nak bincang tuan-puan, orang yang tak wajib qada, orang yang tak wajib sembahyang dan tak wajib qada. Ada dua syarat. Yang kita kena tahu, dua syarat ini, seseorang itu dia tak wajib sembahyang dan tak wajib qada. Syarat yang pertamanya, sekiranya dia gila ataupun mabuk ataupun pengsan, kita panggil pitam, dalam kitab sebut pitam, kita panggil pengsan, tak sedar diri. Gila, mabuk ataupun pengsan, bukan dengan sengaja. Ini syarat pertama. Dia gila bukan dengan sengaja, dia mabuk bukan dengan sengaja, dan dia pengsan juga bukan dengan sengaja. Contoh apa? Contoh tersilap ataupun tersalah. Makan sesuatu benda, mabuk. Itu dipanggil mabuk yang tak sengaja. Tak kisahlah mabuk ni, dia makan apa pun tak kisah. Hatta makan tersilap minum arak sekalipun, mabuk, tak haram ke atas dia, dan tak wajib dia mendirikan sembahyang. Kenapa? Kerana mabuk dengan tak sengaja. Ini syarat yang pertama. Gila dia dengan tak sengaja. Gila tak sengaja ni biasanya tuan-puan, gila dipanggil apa? Gila bukan dengan sebab usahanya sendiri. Itu dipanggil gila dengan tak sengaja. Bukan dengan sebab usaha dia. Bukan kerana dia buat satu benda sehingga dia hilang akal, gila. Tak. Orang panggil gila sendiri. Kalau orang tua-tua dulu dia panggil gila keturunan. Jadi tak cantik lah ni sebuah keturunan ni, kan? Jadi gila sendiri. Kenapa dia gila? Dah dia gila. Bukan kerana dia usaha jadi gila. Ada orang nak usaha jadi gila? Tak ada. Ni gila betul ni, bukan gila-gila. Bukan gila ngetek, gila mat pancin. Itu gila lain. Itu dia panggil kaki. Ni bukan jenis kaki, jenis gila betul. Gila yang menyebabkan hilang akal dia, tapi bukan sengaja.
Kalau dengan sengaja, lain. Itu isu yang kedua. Satu tuan-puan. Yang kedua, yang tak wajib dia qada dan tak wajib dia mendirikan sembahyang. Yang kedua ialah gila ataupun pitan ataupun pengsan sebelum masuk waktu lagi. Sebelum masuk waktu dan berterusan habis waktu. Dua syarat ini tak wajib dia mendirikan sembahyang dan tak wajib dia qada. Contoh apa tuan-puan? Kita gabungkan dua syarat ini. Contoh dia gila dengan sendiri ini. Bila dia gila? Belum masuk zuhur. Pukul 12 contoh dia gila. Gila dengan sebab apa? Sendiri. Bukan dengan usaha dia, tidak. Memang dia gila. Jenis orang ni walaupun dia tak pernah gila, first time dia gila. Apabila dia mula gila, sembuh balik, dia gila balik. Itu dia dah tahu dah. Ini contohlah, dia mula gila pukul 12. Siapa yang tahu dia gila? Orang lain lah. Tanya dia, dia tak akan mengaku gila. Orang gila, dia tak mengaku dia gila. Katanya dia kata kita gila. Jangan kelahi dengan orang gila sampai bila pun tak selesai. Sebab tu orang, kalau kita sehat, kita kata dia gila, kita tak betul. Sebab dia tak mengaku. Kata mu gila. Dia marah, dia cakap dia gila. Dia cakap balik, mu gila. Dia tengkau yang gila. Tu tak selesai sampai bila-bila. Jadi kita tahu dia gila ini sebelum masuk waktu zuhur. Bila habis? Sepanjang waktu gila. Contohlah dia sembuh gila dia pada pukul 5. Pukul 5 nombor balik. Okey balik, pakai baju balik. Waktu gila habis dah, buka serban, buka jubah. Ada orang gila ni tuan-puan, gila keturunan. Ni kita sebutlah gila keturunan ni tuan-puan. Ada biasa berlaku di petani. Tuan guru saya sebut, ada seorang tu memang alim dia. Tuan guru, orang panggil baba di sana. Tuan guru saya cerita zaman dia dululah, zaman dia duduk di petani dulu. Tapi oleh kerana gila ni tuan-puan, bukan usaha dia jadi. Walaupun dia alim. Walaupun dia memang power. Mengaji alim, lama dia mengaji. Tok guru dia, buka pondok. Anak murid tahu dah, tok guru dan gila dia cabut habis. Serban lempar habis, kain buka habis, dan dia gila, bawa tasbih, pusing kampung, gila, pakai seluar pendek je. Dia nombor balik, jubah balik, serban balik. Nak buat macam mana? Bukan usaha dia. Tapi aib tu kita tak makruh kita cerita, dan makan haram kita mengupas. Bukan nak mengupas, nak cerita contoh saja. Kita tak sebut tok guru mana, kan, tak sebut nama, ni contoh umum saja. Jadi apabila dia gila ni tuan-puan, pertama bukan usaha dia, yang kedua dia gila belum masuk waktu, sepanjang waktu dia habis. Adakah wajib dia qada zuhur? Tak wajib qada. Kenapa tak wajib qada? Tak dapat syarat wajib. Ini penting untuk kita nilai apabila kita belajar topik yang simple ni, walaupun dia tak bukan komponen yang penting. Tapi untuk kita tahu seseorang itu wajib qada ataupun tidak. Kalau kita tak tahu syarat wajib 5 ni tuan-puan, kita kata wajib qada. Sebab dia dah tua dah. Maksud dia dah balik dah. Kita ambil satu penilai daripada 5. Dia balik tu satu daripada 5 syarat. Balik, ya wajib. Tetapi kena akil. Cukup syarat. Bukan balik saja, tidak. Dia kena sempurna akal dia. Dan kita kena tahu pendetailan sempurna akal itu bila. Iaitu sekiranya masuk waktu dia tak gila, tu lain. Tu isu yang kedua kita nak cerita. Baik, settle tuan-puan isu pertama, tak wajib dia mendirikan sembahyang dan tak wajib qada apabila dapat 2 syarat. Pertama, dia gila sebelum, dia gila tak sengaja. Yang keduanya ialah sebelum masuk waktu dan sepanjang waktu dia gila, tak wajib qada. Tetapi asar apabila nombor balik pukul 5, wajib dia sembahyang asar. Kenapa? Ketika itu dia sempurna akal. Itu kita bincang tajuk sempurna akal wajib sembahyang. Baik, isu yang kedua tuan, mudah saja. Isu yang kedua, wajib qada. Wajib mendirikan sembahyang, kalau dia tak buat qada wajib. Mudah saja sebaliknya. Apa dia sebaliknya?
Yang pertamanya tuan-puan, gila, pitan ataupun pengsam ini dengan sengaja. Sebaliknya syarat tadi. Kalau tadi tak sengaja, tetapi yang ni sengaja. Dia gila dengan sengaja, usaha dia. Yang kedua, mabuk, usaha dia. Dia tahu dah benda ni mabuk, dia minum juga. Dia makan juga sehingga mabuk. Kalaulah dia tuan-puan, isu mabuk ni sesuatu benda yang selain daripada arak, diri dia itu bukan haram yang jenis memabukkan. Arak ini, diri dia itu jenis memabukkan, haram minum. Kenapa? Kerana dia jenis memabukkan, walaupun minum tak mabuk, haram. Selain daripada arak tuan-puan, dia harus kita makan suatu benda, tak kisah apa pun, harus makan, melainkan menjadi bertukar hukum jadi aradi apabila kita makan boleh memabukkan, ketika itu haram. Apa saja benda tak kisah. Ketun, asalnya daun ketun ni harus minum, tapi apabila minum sehingga mabuk sampai memabukkan, haram. Ilah haram tuan-puan bukan diri dia harus. Nun dia panggil hukum haram ini haram aradi, bukan haram zati. Suatu benda yang lain, ilah yang baru timbul menyebabkan hukum bertukar. Daripada hukum harus, dia bertukar kepada haram. Itu dia panggil haram aradi, bukan haram zati. Kerana diri ketum itu harus, bukan diri yang memabukkan. Tetapi kalau minum sehingga mabuk, maka bertukar jadi haram aradi. Aradi itu maknanya haram dengan sebab baru muncul sebab itu. Munculnya apa? Dengan sebab mabuk. Jadi illah dia panggil al-illatul ba'ithah. Sebab lahirnya hukum kerana mabuk. Apabila dia panggil hal al-hukmu yaduru 'alal illati wujudan wa adaman. Jadi hukum fiqh ini dia berkisar kepada sebab. Kenapa haram? Kenapa harus? Kenapa makruh? Dia ada sebab. Baik. Kalau dia gila, kalau dia mabuk, kalau dia pengsan dengan sengaja, satu syarat dia. Contoh macam mana sengaja? Dia sengaja makan, dia tahu dah mabuk. Yang kedua, dia sengaja sehingga dia jadi gila. Dia sengaja buat satu benda sehingga jadi gila. Sini tak tahu tuan-puan ada tak ada. Kalau belah kampung saya tu, dia panggil gila ising. Sini ada kan? Ada juga, samalah. Itu wajib. Itu kesian orang gila ising. Wajib dia qada sebab usaha dia. Usaha dia sehingga jadi gila. Tu panggil gila ising tu. Tak kisahlah dia amal apa pun sehingga dia gila, panas sangat dia gila. Sepanjang dia gila, wajib dia qada. Kenapa? Kerana gila itu usaha dia, bukan kerana keturunan, bukan dengan sebab gila ori kita panggil. Itu dia panggil sebab dia yang melakukan sehingga jadi gila. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah yang wajib qada sekiranya masuk waktu baru gila. Masuk waktu baru gila, ataupun baru mabuk, ataupun baru pesam, belum sempat mendirikan sembahyang, gila. Itu wajib qada. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh zuhur pukul 1:30. Ambil contohlah mudah. 1:30 dia tak gila lagi, tapi dia tak solat. Biasa dah duduk solat bukan awal waktu, dia solat lewat, pukul 2 baru gila. Maknanya setengah jam dah masa ditaklif ke atas dia mendirikan solat. Tiba-tiba dia tak buat solat, maka dia gila pada pukul 2, solat pun tak sah. Kenapa solat tak sah? Kerana syarat sah kita akan bincang, dia berkongsi syarat sah dan syarat wajib. Nak sah solat mesti sempurna akal, tak gila. Nak wajib solat mesti sempurna akal, tak gila. Dia panggil dua syarat berkongsi, wajib dan syarat sah. Maka kalau dia solat pukul 2 pun tak sah. Apabila dia sembuh tuan-puan, contohlah dia sembuh asar, pukul 5 dia sembuh, wajib dia qada zuhur dan wajib dia mendirikan asar, kerana asar tak habis lagi. Dia tak qada asar, wajib dia mendirikan asar.
Kenapa? Kerana pertamanya ialah dia, kalaulah dia gila itu usaha dia, ni dapat satu syarat. Yang kedua ni, syarat yang kedua, gila bukan usaha dia, tetapi dia sebelum gila masuk waktu dulu, baru dia gila. Tetap dua ni tuan-puan, dia bukan berkumpul syarat ni. Dapat satu daripada dua syarat. Tak disyarat berkumpul dua-dua syarat. Contoh dia gila bukan usaha dia, tetapi gila itu sebelum waktu, belum dalam waktu dan masuk waktu dia belum gila, tapi dia tak solat. Tu penting, solat di awal waktu kalau orang yang ada masalah, kalau orang yang ada penyakit. Supaya apa saja berlaku dia tak wajib qada. Baik, settle tuan-tuan, mudah saja. Itulah kesimpulan dua isu ini. Kita ingat dua-dua tu sama, cuma sebaliknya saja. Kalau wajib qada, tak wajib qada, dan panggil apa, tak wajib sembahyang, tak wajib qada, sekiranya dia gila, pitan, mabuk, bukan usaha dia. Dan yang keduanya, mabuk itu sepanjang syarat dia, sepanjang waktu. Sebaliknya wajib qada kalau usaha dia. Ataupun yang kedua, kalau dia tak usaha tapi masuk waktu dulu, baru gila, mabuk atau pengsan. Sebab itulah tuan-puan, untuk nak mengukur ataupun menilai orang yang pengsan secara panggil apa, bukan sengaja. Contoh dia aksiden pengsan 5 hari di hospital, adakah wajib qada? Kalau 5 hari ni tuan-puan, kita tengok hari pertama tu je. Sebab apa? Hari pertama yang dia aksiden tu, adakah belum masuk waktu? Contohlah dia aksiden belum zuhur lagi, belum zuhur, aksiden pengsan sepanjang 5 hari pengsan, maka dia tak wajib qada. Kenapa? Tak dapat syarat wajib. Melainkan dia pengsan dalam waktu, belum zuhur lagi, belum mendirikan zuhur. Masuk zuhur, tak mendirikan zuhur lagi, pukul 3 aksiden, wal-iyazubillah, pengsan, maka wajib dia qada. Apabila sedar balik 5 hari, wajib qada zuhur. Baik, settle. Last sekali tuan-puan, sebelum kita sambung syarat yang ketiga balik, golongan isu yang terakhir tadi, iaitu orang yang kurang fungsi minda dia, orang yang lemah fungsi minda. Dia panggil orang yang tumpul akal. Bahasa kita dia panggil orang bodoh, bahasa kita. Dia sama ni tuan-tuan, isu ni, orang yang tumpul akal ni, orang yang fungsi minda dia lemah, ataupun orang yang peranyayuk. Kalau nyayuk total okey, lagi simple. Ni dia peranyayuk, sekejap lu ingat, sekejap lupa, sekejap ingat, sekejap lupa. Jadi untuk nilai dia tuan-puan mudah saja, iaitu ulama menilai dari segi apa? Dari segi ingatan dia. Dari segi ingatan. Orang yang tumpul akal ini, lemah daya minda ini, kita nilai dari sudut ingatan dia. Kalau dia masih boleh ingat bilangan rakaat, bukan ingat Fatihah, bukan nilai Fatihah, bukan nilai hafalan pada bacaan sembahyang, tidak, tetapi nilai pada ingatan rakaat, tu simple. Kalau dia boleh ingat rakaat, sembahyang zuhur 4, sembahyang asar 4, tak bertukar. Kita tengok, kita tanya zuhur berapa 4, kita tengok dia buat betul 4. Itu dia panggil orang yang wajib mendirikan sembahyang, walaupun dia bodoh, walaupun dia fungsi minda dia kurang, tapi dia ingat rakaat sembahyang. Bacaan, walaupun dia payah hafal, tetap dia wajib mendirikan sembahyang. Sebab itu dibincang dalam kitab yang besar. Dia sama orang lupa ataupun orang yang sukar untuk mengingat ini, bukan saja isu orang yang bodoh, dia banyak isu lain lagi. Dia tak ingat Fatihah 7 ayat. Dia boleh baca betul, tapi nak ingat 7 ayat tak ingat. Bukan orang yang lemah fungsi minda saja, isu lain pun ada. Antara isu lain yang popular dibincang dalam kitab fiqh, iaitu orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tuan-tuan, dah wajib mendirikan sembahyang. Lepas mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang wajib. Dia tak ingat lagi Fatihah, walaupun dia orang genius,
tak sempat lagi nak hafal. Maka orang yang tak boleh hafal, tak sempat nak hafal, tak mampu nak hafal pun tak ingat, maka tetap dia wajib mendirikan sembahyang. Walaupun kata ulama dalam kitab fiqh, walaupun terpaksa kena tengok mushaf, boleh. Dia tak ingat. Ataupun dia tengok mushaf, dia pun tak reti baca. Terpaksa orang duduk sebelah kena beritahu dia. Mula bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat mula. Yang kedua, alhamdulillah. Baru dia ingat alhamdulillah. Terpaksa kena tolong bantuan, wajib kena cari orang yang boleh bantu ketika dia nak solat. Kenapa? Kerana tak ingat Fatihah. Masahah tengok pun tak reti, melainkan kena ada orang yang tolong bantu. Wajib mencari orang yang tolong bantu dia untuk dia ingat Fatihah. Melainkan tidak ada orang dia bantu, maka terpaksalah dia baca qadar dia mampu. Itu last sekali. Okey, settle pada. Itu saja untuk menilai wajib ataupun tidak orang yang tumpul akal ini sembahyang. Sama juga dengan orang nyayuk. Orang nyayuk ni tu, pada dia on off nyayuk, sepanjang waktu dia ini, dia bukan nyayuk sepanjang waktu. Contohnya kita ada 2 jam waktu sejam setengah waktu maghrib ni. Daripada pukul 7.26 tadi sampai pukul 8.36 ni contohnya, lebih kurang 1 jam setengah. Maka 1 jam setengah ni dia hanya nyayuk sejam saja. Setengah jam lagi dia tak nyayuk, wajib dia mendirikan sembahyang ketika masa dia tak nyayuk. Jangan kita kata dia nyayuk dah, tak payah sembahyang lah mak, tak payah sembahyang lah ayah, dah nyayuk dah. Kita pula mudah yang dia nak sembahyang, yang mak kita nak sembahyang. Orang nyayuk ni tu apa, kerja dia sembahyang je. Kita kata dah sembahyang dah mak, tak sembahyang lagi. Kita tengok dia sembahyang berpuluh rakaat. Kita kata berapa ni mak? Baru 4. Dia bedah sampai 10 dah. Yang tu nyayuk betul. Itu nyayuk betul. Yang tu tak sah sembahyang. Tapi tak sah pun tak apalah, dia baik dia sembahyang. Jangan kita susah hati, biarlah dia sembahyang. Itu sah. Daripada tak sah. Daripada dia duduk pergi jiu pokok bunga tu, letih juga. Bagi dia sembahyang tak sah pun. Setengah anak ni marah sembahyang. Siap tarik tangan mak ni, jangan sembahyang mak. Mak tak wajib sembahyang dah. Marah mak dia sembahyang. Exercise sembahyang. Cuma yang satu lagi tu bahayanya, mak dia wajib sembahyang, dia tak suruh. Kenapa? Dia kata mak dia dah nyayuk. Sebenar on off, wajib sembahyang. Yang melainkan memang dah dia panggil nyayuk betul dah, total nyayuk. Bukan perang. Ini nyayuk betul. Nyayuk betul tak wajib sembahyang. Baik, kita terus ke syarat yang ketiga tu. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya daripada 5 syarat wajib, kita habiskan 5 malam ni. Ketiganya baligh. Ini mudah saja tuan-tuan. Ketiga baligh. Balighun, pertama Islam, yang kedua akil. Itu istilah syarat semua. Akil ni orang yang sempurna akal. Balighun, orang yang sampai umur. Dia semuanya bahasa syarat. Dan kita pun, orang Melayu tuan, dia dah dah menggunakan bahasa syarat di dalam bahasa harian kita. Kita pun panggil baligh dah, ataupun kita panggil terjemah bahasa Melayu dah sampai umur. Jadi baligh ni orang yang sampai umur. Umur apa? Umur yang ditaklifkan ke atasnya hukum syarak. Tu. Orang yang sampai umur apa? Umur yang ditaklif ataupun dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala hukum syarak. Apabila sampai saja umur ni, wajib dia melaksanakan hukum syarak. Tu dia panggil orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala hukum syarak ke atasnya. Makna dia berinteraksi dengan hukum. Wajib dia wajib buat, sunat dia sunat buat, haram dia haram buat, makruh dia makruh buat, harus dia harus buat. Itu dia panggil orang yang berinteraksi dengan hukum syarak. Itu dia panggil baligh. Maka baligh ni tuan, secara umumnya baligh ni ada 3 tanda. Kita macam mana nak tahu tanda baligh? Ada 3 tanda baligh. Walaupun nampak basic tuan-puan, tapi sekiranya kita tak refresh balik benda ni, dia akan jadi tak ketahuan. Dia akan jadi tak tahu dah hukum balik tak balik.
Jah kita tanya mimpi dah lagi, tu je. Anak kita kata tak tahu mimpi apa, tak tahu. Jadi anak pun tak tahu nak balik ke tidak dia ni. Bahaya tak tahu balik ke tidak ni. Sebab wajib hukum dia mula daripada dia balik. Wajib kena jaga, wajib tutup aurah, wajib sembahyang. Kalau dia ambil barang orang pun dah haram ke atas diri dia. Tu kena jaga. Jadi tanda 3 tuan-puan. Yang pertama dia panggil tanda apa? Yang pertamanya mimpi keluar mani. Mimpi atau selain daripada mimpi keluar mani. Biasanya mimpi. Ataupun tak mimpi pun tak apa, asalkan keluar mani. Baik. Mimpi keluar mani pada usia, dia ada level lah, ada standard. Pada usia 9 tahun tepat. Dia tak kurang, tepat ke atas. 9 tahun tepat ke atas, tu dia mula kita nak kira dia balik. Ini ni tuan-puan, sama ada lelaki atau perempuan. Tak kisah anak kita perempuan ataupun anak kita lelaki, sama tanda pertama ni. Orang perempuan pun dia boleh juga bermimpi keluar mani. Sama je. Bukan kata orang mani ni untuk orang lelaki saja, tidak. Mani ni dia sama, cuma dia lebih popularnya lelaki. Popular perempuan ini datang darah. Itu yang popular. Tapi kalaulah darah tak datang tapi dia mimpi, 9 tahun tepat dia dah mimpi, walaupun darah belum datang, tetap dihukumkan mani. Satu daripada 3 tanda ini, maka dihukumkan dia ini balighun sampai umur. Wajib dia mendirikan sembahyang, tak boleh tinggal lagi. Itu satu. Tanda yang kedua tuan-puan, dipanggil keluarnya darah haid. Ini khusus bagi perempuan. Ini dia panggil tanda khusus bagi perempuan. Yang tadi tanda berkongsi, tanda umum. Bila pada usia 9 tahun, dia panggil pada usia hampir 9 tahun. Yang tadi tepat, yang ni tak. Dalam kitab sebut 9 tahun takriban, lebih kurang. Makna apa tuan-puan? Maknanya 15 hari, ni dia punya maksimum dia, minimum dia. 15 hari nak cukup 9 tahun Qamariyah. Bukan tahun Misihi, tahun Qamariyah. Tu dia panggil hampir 9 tahun. Kalau 9 tahun tepat, itu bagi yang mimpi keluar mani. Tapi bagi darah dia lebih awal. Berapa hari awal? 15 hari awal. 15 hari lagi kira nak cukup 9 tahun dah mula kira. Kalau 14 hari lagi, 13 lagilah. Tu dia panggil minimum 15 hari ke atas. Kalau 16 hari ke bawah ataupun 17 hari lagi, tak, belum. Kerana dia punya sempadan dia, pengiraan nak hukumkan darah itu haid, mesti 9 tahun takriban. Yang dimaksudkan takriban ini hampir 9 tahun ini, lebih kurang 15 hari lagi untuk cukup 9 tahun. Itu masa yang paling dipanggil minimum. 15 hari ke atas. 15, 14, 13, 12, 10 lagi balik. Tapi mudah saja, 16 ke bawah tidak dihukumkan balik. Kira-kira Qamariyah, anak aku ni belum cukup 9 tahun lagi, 17 hari lagi baru cukup, tak dinamakan darah itu haid. Kenapa? Kerana belum sampai tempoh yang telah ditetapkan oleh syarak. Tempoh nak hukum darah haid mesti 15 hari, hampir 9 tahun baru mula hukum. Kalau keluar darah, cek lagi 17 hari nak cukup 9 tahun, itu bukan darah haid. Itu dianggap sebagai darah fasidah ataupun darah istihadah, tidak dihukumkan darah haid. Baik. Tanda yang ketiga, dia ada 3 tanda. Tanda yang ketiga, cukup umur 15 tahun. Cukup umur 15 tahun, sama ada lelaki ataupun perempuan, balik, walaupun tidak ada tanda lain. Mimpi pun belum, keluar darah haid pun belum, tunggu. Dia panggil cukup dengan umur. Dia panggil cukup dengan umur 15 tahun
ke atas. Dalam mazhab kita Syafi'i, inda Syafi'i 15 tahun, walaupun tidak ada dua tanda ni, tidak ada darah haid, tidak ada tak mimpi, tetap dihukumkan, orang panggil balik. Balik dengan apa? Balik dengan sampai umur 15 tahun. Bukan balik dengan mimpi, bukan balik dengan datang darah haid, tapi balik dengan cukup umur 15 tahun. Kalau di sisi Hanafi dia agak tua, 18 tahun. Tapi kita kira, mazhab kita lebih muda. 15 tahun dah dikira balik. 18 tahun itu mazhab lain, mazhab Hanafi. Kita lebih awal. Baik, settle. Jadi kesimpulan tuan-puan, apa yang kita faham, kesimpulan kita dah tahu 3 tanda ni. Kesimpulan dia, dapat satu daripada 3 tanda balik ni, maka dihukumkan anak itu balik. Apabila dia balik saja, wajib dia mendirikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira rekod catatan dia. Mula buka akaun, ada catatan pahala wajib, sunat, dan ada catatan dosa haram. Mula bila? Mula kita seawal 9 tahun, tepat bagi orang lelaki ke atas sekiranya dia balik awal. Ketika itulah tuan-puan, kita kena sedar bahawa kita wajib melaksanakan sembahyang dan wajib mencari ilmu untuk pastikan sembahyang itu diterima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata aqimus solah, wajib kamu dirikan ibadat yang nama sembahyang. Maka kita nak pastikan ibadat kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, wajib kita kena cari ilmu. Sebab tu ilmu sembahyang status dia wajib, bukan sunat. Kenapa? Kerana nak dirikan dia itu wajib. Apabila kita dah tahu ilmu wajib asal, sembahyang kita dah clear, dah settle, maka belajar juga itu dipanggil fardu kifayah. Dapat pahala wajib tapi kifai. Kalau yang masih belum settle, dia panggil wajib aini. Dapat 2 pahala. Level aini dan level kifai. Okey. Last sekali tuan-puan, keempat. Kita naklah yang kelima. Keempat ni kita dah baca saja. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan keempatnya suci daripada haid dan nifas. Apabila bersih je darah dia tuan-puan, lepas bersih saja darah, suci berhenti darah, maka wajib dia mendirikan sembahyang. Tapi nak sembahyang kena mandi dulu. Itu syarat lain, itu syarat sah. Tapi nak cerita dia dah wajib sembahyang. Apabila berhenti saja darah bagi perempuan, maka wajib dia mendirikan sembahyang. Nak sembahyang kena mandi. Kenapa? Kerana mandi itu syarat sah. Tu kita akan bicarakan datang syarat sah. Baiklah sekali, qala al-musannif rahimahullahu taala, kelima daripada 5 syarat wajib. Tabikan topik ni tuan-puan, insya-Allah bulan depan kita akan masuk tajuk baru, tajuk yang kita panggil komponen penting yang pertama. Jadi 3 komponen penting dalam sembahyang. Yang pertama kita akan bincang bulan depan. Baik, kita habiskan dulu bulan ni atau malam ni masuk waktu. Dia masuk waktu ni dia sharing dengan syarat sah. Kita akan bincang sekali lagi. Masuk waktu ni tuan-puan dia panggil wajib mendirikan sembahyang. Masuk saja waktu, maka kewajipan itu lekap ke atas kita. Dah wajib dah kita solat isyak. Dah azam dah wajib solat isyak. Tapi kita belum solat lagi. Dah zuhur dah wajib kita tak solat lagi, pergi makan dulu. Kalau orang kerja office tuan-puan, pukul 1 lebih tu dia tak solat lagi. Terus makan dulu. Lepas makan baru dia solat. Kita di rumah pun kadang-kadang kalau yang tak pergi surau tu, kadang-kadang pukul 2 solat, pukul 1.40 solat, 20 minit baru solat. Sedangkan masuk waktu terus wajib solat. Macam mana cerita tu? Masuk saja waktu wajib solat. Siapa tak solat haram? Ada orang kata tuan-puan, ni kena faham betul ni. Apa isu asas ni? Ada orang cakap tuan-puan, siapa yang semayan tak semayan di awal waktu haram ke atas dia. Siapa tak semayan di awal waktu, dia semayan tengah waktu, dia semayan di akhir waktu, haram kata orang yang tak semayan di awal waktu. Kenapa? Kerana azam saja wajib semayang.
Sebab itulah kebanyakan orang apabila dia nak jaga sembahyang dia, dia faham jaga ini satu je makna, iaitu sembahyang di awal waktu. Jadi kita duk sembahyang pukul 2 haram, duk sembahyang pukul 3 haram, duk sembahyang pukul 4 lagi haram, sembahyang 4.30 lagi haram, kerana 4.40 dah asar dah. Haram, berapa jam haram tu? Adakah betul statement tu? Jawab dia tuan-puan, sempitah lalu betul tapi kurang tepat. Sebab apa? Sebab itu hukum umum. Hukum umum. Dia cerita haram tu umum. Dia tak mendetailkan kenapa haram. Bukan semua orang haram, tidak. Ada orang yang sembahyang pukul 4 tak haram, cuma dia tak dapat fadilat sembahyang di awal waktu. Itu isu lain. Itu isu dia melepaskan offer. Siapa yang sembahyang di awal waktu, dia akan mendapat fadilat sembahyang awal waktu. Fadilat itu bonus yang dikira asin, bukan dikira diri pahala sembahyang. Tidak, asin bonus itu. Ada orang sembahyang pukul 4.30 tak haram, kerana 4.40 baru asar. Dia sembahyang 4.30 tak haram, kerana masih dalam waktu dia. Jawab dia tuan-puan, kita maksud dianya yang kata wajib mendirikan sembahyang ini, apabila masuk saja waktu, dia wajib mendirikan sembahyang, ataupun dia ada lagi ataupun wajib dia azam, atau bukan dan, beza tu. Atau ni pilihan. Apabila masuk waktu, wajib dia melakukan salah satu daripada dua perkara. Pertama, sama ada dia nak segera sembahyang di awal waktu, ataupun kewajipan yang kedua, atau dia memilih untuk azam, aku akan sembahyang dalam waktu. Aku boleh letak pukul 3, boleh letak pukul 4.30, cuma dia terlepas offer tawaran sembahyang di awal waktu. Tapi tetap sembahyang dia sah, diri dia sembahyang tu sah, tak wajib qada. Kenapa? Kerana dia mesti pilih satu daripada dua. Yang jadi haramnya tuan-puan, dia tak pilih satu daripada dua. Masuk waktu, dia senyap, tak cakap, tak azan apa pun, sembahyang pukul 3, haram. Kenapa? Kerana dia tak sembahyang segera, dan juga dia tak azam. Itu saya sebut tadi, statement itu umum. Dia kata haram orang yang sembahyang pukul 3, pukul 4, tapi dia tak sebut detail kenapa haram. Betul tapi kurang tepat. Yang tepatnya haram sekiranya dia sembahyang pukul 3 tetapi dia tak azam. Haram sembahyang pukul 4 sekira dia tak azam. Kenapa? Kerana dia tidak melaksanakan kewajipan satu daripada dua. Satu daripada dua ini kewajipan. Masuk waktu wajib mendirikan sembahyang atau azam. Apa dia azam tu apa? Azmun. Orang Melayu pun panggil azam juga. Azam dipanggil apa? Cita-cita hati akan melaksanakan sembahyang dalam waktu. Telitah saja, aku akan sembahyang zuhur dalam waktu. Ni ya. Sebab tu para ulama sebut apa tuan-puan, Al-Imam Mubaijur sebut dalam kitab Baijuri jilid yang pertama. Dia sebut apa? Fayajibu alaina bidukhulil waqti ahadu amraini immal fi'lu awil azmu. Fa in lam yaf'al wa lam ya'zam athim. Fayajibu alaina, wajib ke atas kita, wajib ke atas mukallaf. Wajib apa? Melakukan salah satu daripada dua benda. Jadi pilih ahadu amraini, memilih salah satu daripada dua. Apa dia? Immal fi'lu, sama ada dia nak melakukan sembahyang segera di awal waktu, satu pilihan dia. Awil azmu, ataupun dia nak pilih yang kedua. Sebab kita ni ada kerja lain, contoh dia nak tinggal pun payah lagi. Kalau boleh tinggal, sunatlah kita dahulukan sembahyang dulu. Sebab sembahyang di awal waktu itu sunat afdal. Kalau kita nak buat segera afdal, kenapa ada offer lain? Bukan diri sembahyang saja dapat pahala, tidak. Ada pahala sembahyang di awal waktu. Itu offer yang apa nama ini, yang ditawar oleh Allah. Ada offer lagi, sembahyang berjemaah
Ada offer lagi, sembahyang takbir, pahala takbir bersama dengan imam. Ini kita akan belajar dalam tajuk etika sembahyang jemaah. Ada orang dia mengejar tiga-tiga offer ini. Sembahyang di awal waktu, sembahyang berjemaah. Offer ketiganya ialah sembahyang takbir bersama imam. Tetapi oleh kerana dia hanya tahu offer, tapi pendetailannya dia tak tahu, menyebabkan dia buat tak kena. Dia takbir serta dengan iman. Iman Allahu, dia pun Allah. Tak sah takbir dia. Dia faham takbir serta dengan iman. Dia tak faham apa makna serta. Tu nanti kita akan belajar akan datang. Jadi kita nak ceritanya tuan-puan, hari ni asas dulu. Apabila dia pilih segera, tak perlu azam. Ataupun dia tak pilih segera, dia ada urusan lain, maka dia pilih untuk azam. Apa dia yang kena terlintas? Aku akan mendirikan solat zuhur dalam waktu. Boleh. Di mana saja dia letak. Pukul 2, pukul 3, pukul 4. Boleh buat. Tak haram. Tu. Fa in lam yaf'al wa lam ya'zam. Tapi ingat, sekiranya dia tidak melakukan segera. Fa in lam yaf'al wa lam ya'zam, dan dia tidak azam. Athimun, berdosa ke atas dia. Ini kata-kata haram. Haram ke atas dia. Maka kenapa haram? Bukan kerana haram ini dia sembahyang di akhir waktu, kerana dia tak azam. Boleh dia sembahyang di akhir waktu, walaupun sengaja. Memang sengaja dia nak sembahyang di akhir waktu. Kenapa Ji tak solat lagi? Saja solat dekat-dekat asar, dia kata. Bukan haram pun. Dah orang mengaji, beramal lah. Beramal hak haru. Hak fa afdal tu biar dulu. Afdal hak awal waktu. Boleh, tak haram ke atas dia. Kenapa? Dia azam. Ini penting. Tetapi kalau tak azam, wa illam yaf'al wa lam ya'zam athim. Sekira dia tak sembahyang awal dan dia tak azam, berdosa ke atas dia. Settle lah. Jadi tuan-puan, ini ni apa dia disebut dalam kitab Bejur juga, 2-3 perenggan selepas daripada itu dia sebut, dia kata al-azmul mazkur al-azmul khasun. Maksud azam yang kita duduk bincang ini, dia panggil azam apa dia? Ini azam khas. Dalam syarak ni tuan-puan, azam ni ada dua. Dalam sistem syariat Nabi kita ini, azam ini ada dua. Bukan azam tahun baru tu lain. Nanti masuk pula yang ketiga, azam tahun baru. Tu nombor 3 pula. Ni dalam syarat ni, hak wajib ni, tak cerita sunat ni. Azam tahun baru tak cerita. Ni hak wajib. Azam yang wajib tuan-puan dalam syarat ada dua. Dia tak ada dari ilmu lain tuan-puan. Tak bertemu. Dalam ilmu fiqh je ada. Mengaji dari ilmu lain ada. Sebab apa saya sebut macam ni tuan-puan? Ada orang tu dia pelik. Dia kata, ustaz, betul ke ustaz ni? Dia kata, saya dah umur 60 tak pernah dengar apa. Saya kata, tuan-puan mengaji. Mengajilah. Mengaji apa? Engineer. Memanglah tak ada dan modul engineer. Kalau mengaji agama pun tuan-puan, kalau tak mengaji kitab fiqh, memang tak bertemu juga. Dia mengaji kitab lain rupanya. Saya kata, saya pun mengaji juga benda lain. Memang tak bertemu. Saya mengaji politik, tak bertemu. Dalam politik sains, tak ada pun yang kata azam ni. Azam tahun baru je ada. Jadi azam ni tuan-puan, dalam kitab fiqh sebut, dalam kitab Bejur sebut, jilid pertama. Jadi kitab Bejuri ni dia tak tinggi sangat, tuan-puan, kitab pertengahan. Kalau tinggi ni macam Nihayatul Muhtad, Nihayatul Talibin, kitab Nihayah, itu tinggi. Ini kitab biasa saja. Kitab pertengahan, tapi bukan ringkasan. Pertamanya tuan-puan, dia panggil azam khas. Wajib. Apa dia azam khas? Azam tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang. Bagi orang yang tak nak sembahyang segera, wajib dia azam. Tapi bagi orang yang nak sembahyang segera, tak wajiblah dia azam. Dia teruslah sembahyang. Yang kedua nama dia azam amun. Azam. Apa dia azam? Azam ni tuan-puan, tiap-tiap azam umum. Dia panggil azam umum. Bila azam umum? Iaitu apabila sampai saja umur balik, wajib dia azam. Balik kita dulu ketika umur 15 tahun dulu balik tuan-puan.
Wajib azam am ketika tu. Oleh kerana lupa ketika tu ataupun tak perasan ketika tu, maka kita azam ketika kita tahu. Malam ni baru kita balik. Saya dulu balik lewat juga. Masa saya belajar tu tuan-puan, umur 20 lebih, kat umur 30 mengaji pondok. Waktu umur 21 saya mengaji dah pondok. 21. Umur 20 mula mengaji pondok. Lepas STU, lepas STAM. STU tu hari ni STAM lah. Lepas tu STP. 17, 18. Umur 19 tak mengaji lagi. Umur 20. Umur 21. Umur 20 tu bulan lah. Kat umur saya tu ada pondok. 21. Waktu tu baru perasan. Tua jugalah baru azam. Tok Guru kata siapa terlupa nak azam umur 18 tahun dulu, hari ni kena azam. Azam apa dia? Azam am ni tuan-puan, cara dia, kita azam aku akan melaksanakan segala perintah Allah, sama ada perintah wajib ataupun perintah sunnah, dan aku akan meninggalkan segala larangan, sama ada larangan haram ataupun makruh. Walaupun kita tak buat lagi, walaupun banyak kewajipan kita belum buat, tapi kita dah azam. Banyak lagi kewajipan belum buat. Bab zakat belum mengaji lagi. Bab haji tak apalah, tak pergi haji. Bab zakat nak mengaji bila? Nanti nak keluar zakat. Buat puasa tak mengaji lagi, tak apa, nanti nak puasa baru mengaji. Bab semayan tak habis lagi mengaji. Kita dah azam, aku akan melaksanakan segala tuntutan wajib, tak kisahlah tuntutan apa. Itu dipanggil azam am. Kekuatan azam ini penting, kata para ulama, dia akan bantu kita untuk kita melaksanakan benda tu. Dia akan bantu kita daripada kita tidak ada kekuatan untuk cari ilmu. Allah beri kekuatan kepada kita untuk tambah ilmu kita. Apabila kita ada azam, lagi Allah bantu kita. Tu antara rahsia kenapa kita perlu azam. Baik, saya tuan-tuan, jadi kesimpulan kita, apabila masuk saja waktu, wajib kita melakukan salah satu daripada dua perkara, sama ada kita buat segera di awal waktu ataupun kita azam. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung tajuk baru, bermula syarat sah itu 9 perkara. InsyaAllah tuan-tuan, tajuk ni antara tajuk yang mula kita masuk komponen tajuk yang penting yang kita akan detailkan. Tuan-tuan, kalau nak tanya, kalau tak faham akan datang, boleh tanya segera, tak perlu tunggu habis kuliah. Ketika kita bincang tu akan datang ni, kita baru masuk topik yang agak praktikal, melibatkan syarat sah. Kalau tuan-puan rasa nak tanya, boleh tanya segera waktu kita bincang, boleh. Kadang-kadang kita nak tanya lepas kuliah lupa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.